Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di sesi hari ini. Diharap tuan-tuan berada dekat dalam keadaan yang sihat sejahtera. Saya Abdul Fazmin, halal coach. Saya share knowledge tentang halal dan keselamatan makanan berdasarkan pengalaman saya sebagai halal consultant sejak 2009 supaya tuan-tuan dan puan-puan memahami apa itu halal, keselamatan makanan dan mudah untuk mendapatkan persediaan halal dan mesti. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat knowledge percuma macam ni dan follow saya di Facebook dan TikTok dengan nama Abdul Fazmin ataupun Halal Coach. Jadi, topik hari ini adalah kita akan bercerita tentang barbican. Kenapa barbican tak ada sijil halal JAKIM dan tidak pernah akan dapat sijil halal daripada JAKIM. Jadi tuan-tuan pernah dengar barbican ni, kalau tak tahu, dia dulu terkenal dengan istilah halal, bir halal. Bir halal, pernah dengar tak? Mungkin dalam 10 tahun dululah. Bir halal. Umat Islam menjadi teruja dengan akhirnya ada juga arak halal kan. Lama dah teringin arak ni kan. Tak payah tunggu dia syurga, kata dia syurga nanti ada arak, dah boleh minum arak. Tak perlu tunggu, rupanya di dunia pun dah boleh minum arak. Jadi tuan-tuan, saya nak kupas sikit lah tentang halal, bir halal ni. Bir halal ni dia tajuknya agak catchy lah. Bukan tajuk, term dia agak catchy, bir halal. Tuan-tuan perlu tahu tak ada istilah bir halal. Bir ni, arak ni halal daripada dulu bila dinyatakan haram. Nabi Muhammad kata haram sampailah sekarang. Bahkan banyak je agama yang mengharamkan arak ni. Memang arak tak bagus lah kan. Jadi there's no such thing as halal beer. Dia satu istilah untuk inilah bagi nampak catchy sahaja, marketing lah. Okay, jadi hari ni kita nak sentuh pasal barbican. Barbican ni kita perlu tahu dia adalah dia panggil dia adalah non-alcoholic drink lah. Dia memang minuman yang tak ada alkohol lah. Okay, jadi dia contains memang 0% alkohol. Tapi seperti video saya kupas sebelum ni, zero alkohol tidak bermaksud dia adalah halal. Ada je macam Tiger 0% alkohol kan. Itu walaupun zero alkohol, dia tetap haram. Dia tetap arak. Tapi berbeza dengan barbican ni. Barbican ni dia tidak diproses. Maaf. Dia tidak diproses seperti arak yang lain, jenama-jenama lain. Tak, dia tidak diproses seperti itu. Jadi dekat mana asalnya? Asalnya kita pergi history sikit. Dekat mana asalnya barbican ni? Surprisingly walaupun dia masuk kat Malaysia tahun 2010-2011, sebenarnya dia berasal, dia di manufacture. Saya pun ingat sebenarnya sebab dia nampak macam brand Arab kan. Saya ingat memang produk Arab. Sebenarnya dia di manufacture, dia dibuat di UK sebenarnya. Dibuat oleh di UK, memang daripada syarikat yang buat Arab pun. Kemudian pasaran dia adalah memang untuk Middle East, Timur Tengah. Okay, memang target sana sebab dia tahu ramai yang nak arak tapi dia nak yang halal. Ada tak yang rasa sama tapi yang halal? Ada tak? Jadi dia buatlah satu ni macam arak, tapi macam arak lah tapi 0%. Memang tak adalah macam arak. Jadi kat mana boleh jumpa benda ni? Boleh jumpa ni, saya rasa kalau kat Malaysia nak jumpa dekat 7E ada. Dan dekat ni kedai-kedai Arab mesti adalah serve barbican ni. Jadi dia proses dia, yang penting sini proses dia. Proses dia tak sama macam buat arak, tak sama macam Istak, tak sama macam Tiger Beer 0%, tak sama macam 0% Heineken, Now You Can. Dia tak sama. Jadi dia tak sama, dia memang bukan untuk buat arak pun. Memang bukan untuk buat arak. Jadi disebabkan itulah barbican ni memang boleh diminum, tak ada masalah. Dia dari segi syarat dia tak ada masalah untuk diminum. Dia tak sama macam arak. Cumanya dia tidak akan dapat sijil halal JAKIM. Jadi JAKIM tak bagi sijil halal ni bukanlah sebab dia arak, dia macam Tiger tu, bukan. Disebabkan dia tu memang macam
macam arak. Nampak macam arak. Botol dia ke nampak macam arak. Andai katalah, ini pendapat peribadi, andai katalah dia ubah botol dia tu tak menyerupai arak, saya rasa boleh. Itu je. Dia tak nak ada impact sosial lah. Impact sosial. Benda ni masuk pula dekat sekolah dan kita tengok anak-anak kita minum air, tapi botol tu menyerupai arak. Jadi lama kelamaan dia pun, ini secara subconscious, kadang-kadang kita dah terbiasa daripada kecil. Jadi nanti bila dewasa pun kita dah terbiasa dengan botol tersebut dan kita pun dah tidak dapat membezakan botol yang ni Barbican dengan arak yang lain sebab dia dah dibesarkan dengan macam tu. Jadi kalau tukar botol macam air mineral, saya tak ada masalah kan. Tapi no point lah untuk Barbican tukar macam tu sebab itulah dia mungkin USP dia kan. Dia USP yang dia bawa ke depan adalah bir halal tadilah, macam arak tapi halal. Tapi untuk persijilan tak boleh. So coach, bolehlah minum Barbican lah. Minum lah kalau tuan tak nak minum. Tapi saya personally saya tak minum. Sebab apa? Bukan sebab botol apa. Sebab saya ni kalau boleh saya cari yang ada logo halal. Buat apa saya nak peribadi saya lah. Buat apa saya nak ambil risk benda tu kan. Ambil risk kod-kod lah dia dah tukar ke cara pembuatan dia ke. Saya tak pasti. Tapi ia dikeluarkan sejak tahun 1983 lagi. Sebelum saya lahir lagi dia dah keluarkan, 1983 di UK. Kemudian baru tahun 2010-2011 baru masuk pasaran Malaysia. Masa tu kecoh lah. Wah, bir halal masuk paper apa semua. Sekarang dah boleh minum dah bir. Dulu tak boleh. Tak, no such thing. Bir arak ni memang daripada dulu tak boleh. Cuma dia pakai term-term tu bagi nampak wow, catchy untuk tujuan marketing sahaja. Dan dia tuan-tuan di manufacture oleh syarikat yang bernama Aujan Coca-Cola Manufacturing Company. So Coca-Cola tuan-tuan tahulah kan siapa pemilik Coca-Cola ni dan kenapa dia buat begitu. Jadi kenapa dia tak dapat halal, macam saya dah explain tadi, memang sebab itulah. Bukan kenapa tak dapat halal, kenapa tak dapat certification halal oleh JAKIM. Kita kena tahu certification body ni, badan persediaan ni ada banyak. Jadi mungkin dia tak ada yang JAKIM punya, tapi dia ada yang mungkin badan persediaan yang lain. Itu saya tak pasti. Kalaupun ada badan persediaan yang lain pun saya taklah minum sebab badan persediaan ni banyak. Ada yang diiktiraf oleh JAKIM, ada yang tidak diiktiraf oleh JAKIM. Kenapa tidak diiktiraf oleh JAKIM? Sebab dia hanya mengeluarkan sijil saja tuan-tuan. Dia hanya keluarkan logo saja tanpa semak pun. Jadi dia punya kriteria dia untuk penyalaan sangat-sangat rendah. Nak membanding dengan JAKIM yang telus. Yang lain tu mungkin more on business. Jadi sebab tu ramai yang rujuk JAKIM lah. Ramai yang ikut JAKIM. Andai kata JAKIM cakap no, banyak yang cakap no juga. Sebab ikut JAKIM. JAKIM dah check, kita tak boleh check. Kita ikut sahaja. Tapi ada juga kadang-kadang yang berlandaskan untuk mendapatkan keuntungan, dia bagi. Tapi untuk isu Barbican saya tak katakan bagilah. Saya tak pasti ada ke tak. Tapi kebanyakan produk kalau ada logo halal JAKIM, kalau tak dapat logo JAKIM, dia pergi logo halal lain lah. Jadi secara rumusannya tuan-tuan perempuan, kita perlu hati-hati dengan istilah bir halal ni lah, arak halal apa semua, kita perlu hati-hati. In term of kalau peribadi tuan-tuan katakan nak minum Barbican, minum it's okay, tak ada masalah. Cuma dia tak ada logo halal, itu sahajalah, tak ada halal. Saya peribadi tak. Okay. Saya tak tahu dah ada logo halal baru ke, tapi pada pendapat saya untuk dapat logo halal JAKIM memang dia tak akan dapat. Ikut standard JAKIM dia tak akan pernah dapat, tak mungkin dapat. Saya tak tahu di masa akan datang kalau JAKIM lagi, saya tak tahulah. Tapi so far saya tahu dia belum dapat lagi dan dia tak akan dapat lah. Okay. Jadi sebab tu tuan-tuan penting kena kita ada logo halal JAKIM ni, sebab itulah logo halal ni, sebab kita pun mudah. Kita tak tahu proses apa. Kita tahu bila dah ada logo halal je, kita pun rasa selamat untuk guna. Jadi itulah tuan-tuan perempuan penerangan saya. Hopefully dia menjawab kenapa produk Barbican atau produk-produk yang lain seumpama dengan ni kenapa tak dapat sejalan. Jadi itulah penjelasan saya. Kadang-kadang packaging, kadang-kadang nama, benda-benda itulah yang membuatkan tak dapat halal. Jadi
Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya Abdul Fazmin, Halal Coach. Saya share knowledge saya berdasarkan pengalaman halal consultant sejak 2009 berkenaan halal dan keselamatan makanan supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah untuk dapatkan persedia halal dan persediaan mesti. Jangan lupa subscribe dan follow saya di Jomun Halal channel YouTube ni, dan follow saya di Facebook, TikTok. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mohon sedia halal, nak dapatkan perkhidmatan halal gap analysis free, lawatilah laman web www.jomunhalal.com, dan semoga kita jumpa lagi di sesi akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan take care.